Baiklah, kita bertemu untuk sesi pertama. Jadi, mungkin kita boleh anggap sebagai PLC. Sebelum itu ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Cikgu Juraidah binti Aman, um, SSC Plus untuk unit TVET. Okey. Jadi, tugas saya adalah untuk membantu rakan-rakan dari segi standard 4 terutamanya, iaitu dari segi pedagogi, dan untuk hari ini kita akan bermula dulu dengan penulisan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Tetapi rakan-rakan jangan stres. Kita bincangkan bersama-sama. Jika ada soalan, rakan-rakan boleh bertanyalah. Tapi setelah saya melihat di SKP untuk RBT ni, RBT tidak ada isu yang banyak sebab TP-nya telah ditentukan. Macam ini kan, saya pergi ke darjah 5, di SKP darjah 5, iaitu bahagian asas teknologi di sana. Jadi kelihatan di sini tahap penguasaan itu telah ditentukan. Contohnya yang pertama ni membaca manual kit model berfungsi, kemudian menyatakan dua nama, mengenal pasti, memasang, mengenal pasti, membuat pengujian, mengenal pasti, semuanya menggunakan kata kerja. Kerana untuk kita menulis RPH yang bagus adalah kita harus menggunakan kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja yang betul. Macam ini kata kerja yang harus dielakkan, wajib dielakkan adalah mengetahui, memahami, melahirkan, menikmati, mengamalkan. Maksudnya ini adalah antara kata kerja yang tidak harus kita gunakan dalam penulisan objektif pembelajaran. Dan kriteria kejayaan, di kriteria kejayaan, kerana objektif pembelajaran ada di dalam di SKP. Kita hanya perlu salin saja. Contohnya macam ini, objektif pembelajaran kita ambil membaca dan memahami. Contoh yang ini contoh yang saya bagikan, saya ambil 2.2.1 dan 2.2.2. Jadi maksudnya kita akan masukkan sahaja standard pembelajaran ini ke dalam objektif pembelajaran. Cuma di kriteria kejayaan ini yang kita akan bina sendiri. Cuma saya nampak di sini untuk RBT telah disediakan. Jadi murid berjaya. Apa kriteria kejayaan yang harus dicapai murid pada hari itu? Murid berjaya membaca dan memahami manual, contohnya membaca dan memahami manual, atau hanya di sini membaca manual. Kemudian menuliskan apakah manual, tapi di sini tidak ada kan? Maksudnya kita boleh tambah sendiri, tapi maksudnya menulis itu di TP mana? Okey, jadi kita tengok di sini di dalam taksonomi Bloom ni, okey, menuliskan itu masih di kategori kebar di sinilah. Maksudnya kita sebenarnya orang bertanya, adakah kita ni mengajar mengikut aras? Aras itu ditentukan daripada kita punya kriteria kejayaan sebenarnya. Tetapi ada juga persoalan, perlukah semua aras ada dalam satu PDP? Bergantung kepada PDP kita pada hari itu, kerana kita yang melaksanakan PDP, kita yang punya kelas. Kalau pada hari tersebut murid-murid kita ini hanya mampu untuk sampai ke tahap kebar sahaja, memahami minat, jadi kriteria kejayaan kita setakat itu sahaja, membaca dan memahami manual, menulis apakah manual, menyatakan dua nama dan fungsi alat tantangan untuk memasang dan membuka kit model. Mungkin kalau rakan-rakan ingin menambah kepat di sana, mungkin boleh buat menambah lagi soalan. Contoh 4, murid berjaya mengenal pasti fungsi menuliskan, menuliskan fungsi fungsi gear contohnya berdasarkan gambar rajah yang ditulis. Jadi gambar rajah yang ditunjukkan. Jadi mungkin di sana berlaku analisis. Tapi semuanya bergantung kepada PDP kita pada hari tersebutlah. Untuk contoh yang saya berikan hanya sampai tahap memahami sahaja.
lepas ini saya akan menghasilkan lagi contoh-contoh penulisan kriteria kejayaan supaya rakan-rakan guru lebih senang untuk memahami bagaimana kita menulis kriteria kejayaan. Seperti yang saya maklumkan bahawa objektif pembelajaran tidak ada masalah. Okey, senang. Itu kita salin je. Dan kriteria kejayaan pun sebenarnya kalau kita macam rasa-rasa macam baru-baru, kita boleh ambil saja daripada sini. Ambil saja. Menggunakan yang ada di sini. Maksudnya tahap 1, penguasaan 1, membaca manual, murid berjaya membaca manual kit model berfungsi. Maksudnya kalau kita berjaya membuatkan murid membaca, maksudnya kita murid pada hari itu telah berjaya mencapai TP1. Ataupun pada hari tersebut kita boleh memberikan sampai tahap 2, menyatakan murid berjaya menyatakan 2 nama fungsi alatan untuk memasang dan membuka kit. Kemudian murid berjaya mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model. Maksudnya kalau kita ambil dari sini saja pun lebih mudah. Terpulang kepada rakan-rakanlah bagaimana yang lebih mudah untuk menulis kriteria kejayaan. Selalunya lebih senang melihat contoh lah kan berbanding bila saya bercakap ni. Lainlah kalau kita ada berhubungan komunikasi dua hala pada masa yang sama. Walau bagaimanapun selepas ni rakan-rakan boleh tuliskan soalan di dalam Telegram lah kalau tidak faham. Okay? Jadi untuk hari ini cukup, kita tidak perlu banyak-banyak. Dan yang terakhir, sebelum saya menghabiskan sesi pertama ini adalah objektif pembelajaran kita itu mestilah mengikut prinsip SMART. Maksudnya mestilah spesifik, mengikut tajuk, boleh diukur, boleh dicapai, boleh laksanaan dan mengikut masa yang ditetapkan. Semua ini untuk RBT tiada masalah sebab telah disediakan dengan cantik di dalam DSKP. Sebab itu, kita sepatutnya menggunakan DSKP dengan sebaiknya. Dan DSKP itulah sebagai sumber rujukan kita yang paling utama. Jadi, untuk hari ini cukup. Jadi, kalau sekiranya kita ada soalan, bolehlah bertanya dalam Telegram dan mungkin kita boleh, rakan-rakan boleh cuba menulislah objektif pembelajaran dan kriteria kerjaan simple-simple dan mungkin boleh digambar dan dimasukkan dalam grup kita. Tapi jangan stres, ada masa rakan-rakan buat. Mungkin ini adalah untuk sesi PLC kita pada minggu ini. Jadi kalau rakan-rakan boleh respon besok, lusa, maksudnya sehingga hari Jumaat lah. Maksudnya pada minggu ini, inilah sesi PLC kita. Walau bagaimanapun kalau ada permintaan, saya akan buat lebih daripada inilah. So saya faham rakan-rakan punya banyak tugas yang hendak dilaksanakan, menanda dan sebagainya. Jadi setakat hari ini sampai di sini, terima kasih banyak-banyak.